الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib meneruskan wasiat yang pernah diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zaman berzaman dan terus menerusnya daripada para alim ulama sehinggalah sampai ke hari ini, untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan ini dengan sama-sama kita menghayati segala perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta merenungi dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Seandainya kita masih lagi bermudah-mudah di atas apa yang dihalalkan oleh Allah, selagi mana kita tidak mengindahkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menandakan bahawa kita tidak berada pada kedudukan yang sebenar, kedudukan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian yang sebenar yang meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang paling berkuasa dan memerintah terhadap kita. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak putus-putus sejak daripada beberapa tempoh yang lalu. Bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala ingin membiarkan kita dalam kezaliman ataupun dalam keadaan kesusahan. Yang terkini apa yang kita lihat, apa yang telah berlaku di depan mata kepala kita sendiri, tempat yang tidak pernah dilanda banjir dalam tempoh 40 ke 60 tahun lamanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh menghantar bala tenteranya sehingga memusnahkan harta benda di hadapan mata mereka sendiri. Dan kita mengucapkan dan kita merasakan kesedihan ke atas saudara-saudara kita yang ditimpa musibah tersebut. Dalam masa yang sama, ada di kalangan mereka yang terkorban disebabkan kemalangan ataupun bencana tersebut. Ini adalah sebahagian daripada ujian dan bentuk Allah Ta'ala nak memberi peringatan kepada kita. Dalam tempoh sampai sekarang ini juga, kita dikhabarkan bahawa COVID-19 ini masih belum selesai sepenuhnya. Namun kita terus menghadapi dan kita cuba untuk hidup dalam keadaan ditimpa ataupun berada dalam keadaan COVID ini, dalam virus ini yang pelbagai dan macam-macam lagi Allah Subhanahu wa taala sedang aturkan kepada kita. Dan ramai di kalangan kita yang mati disebabkan perkara tersebut, disebabkan wabak ini. Kalau di Malaysia sahaja hampir puluhan ribu yang Allah Subhanahu wa taala jemput kerana penyakit ini. Ini adalah sebahagian daripada
bentuk peringatan kepada kita, khususnya yang hadir, yang diberikan kesihatan, yang diberikan kelapangan pada hari ini untuk hadir, untuk terus kita berfikir akan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud di mana saja kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajalnya, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat maut untuk mengambil nyawa. Siapa pun tidak boleh menghalang kita. Sekaya mana atas kita muka bumi ini, sehebat mana pun di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjemput juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang membawa maksud tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surah Ali Imran ayat yang ke-185. Ini adalah salah satu daripada peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ia adalah salah satu daripada bentuk penilaian siapakah yang paling baik melakukan amal di kalangan kita. Janganlah kita sibuk urusan-urusan yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Walaupun kita disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan masalah ekonomi, disibukkan dengan masalah kenaikan harga barang, tetapi niatlah sungguh-sungguh di saat kita keluar mencari rezeki adalah untuk mencari rezeki yang halal, bukan semata-mata untuk mendapat kesenangan, kemewahan, keselesaan di atas muka bumi ini. Setiap pergerakan kita, setiap titik peluh kita yang kita keluarkan adalah untuk mencari rezeki yang halal kepada keluarga kita. Setiap itulah Allah Subhanahu wa taala mengira ibadah. Inilah yang saya ingin pesan kepada seluruh yang hadir, supaya kita menidakkan segala tindakan kita berbentuk keduniaan, kerana bila-bila masa sahaja kita akan dijemput oleh Allah. Dan dengan kekayaan, dengan duit simpanan yang kita himpun selama ini, tidak mampu untuk menyelamatkan kita, melainkan kita mendorongkan kita selamatkan harta-harta kita ini kepada jalan untuk berjihad ataupun membantu agama Allah. Inilah yang perlu diambil perhatian. Inilah yang perlu diambil penting kepada seluruh yang hadir. Jangan kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara di luar sana, media sosial yang senantiasa kita update dan senantiasa kita ambil tahu, dan kita berasa tersangat asing kepada dunia ini, berasa malu dengan kawan-kawan kita kalau kita tidak mengetahui isu semasa, dan kita tidak mampu berbincang isu politik dengan baik,
kita tidak mampu berbincang isu ekonomi dengan baik, tetapi kita tidak pernah rasa malu kalau kita tidak boleh membaca Fatihah dengan baik, kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik, kita tidak boleh memperbetul bacaan di dalam solat kita dengan baik, dan sampai ke saat ini kita tidak mampu membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam solat jenazah, yang kita mungkin akan mengimamkan salah satu daripada kedua orang tua kita. Pada waktu itu mungkin kita sudah menyesal apa yang nak dibaca pada takbir yang pertama, apa yang perlu dibaca pada takbir yang kedua, apa yang perlu dibaca pada takbir yang ketiga dan keempat. Ini adalah yang sepatutnya kita merasa malu di hadapan Allah. Umur yang diberikan, masa yang diberikan, teknologi yang memudahkan kita untuk belajar tentang agama, video yang diupload di dalam media sosial yang terlalu banyak untuk menimba ilmu, tetapi kita tidak mengambil manfaat dan kita tidak mengambil perhatian di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perbenahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah kesempurnaan daripada Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة
والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على Malikina ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wal Faqamah ar-Rais al-A'la, Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Waj'alillahu hadhihi baldah wa sa'ir biladil muslimina aminatan mutmainnatan innaka raufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami, pemuda-pemuda kami, anak-anak kami dengan sifat-sifat terpuji, dan jauhilah kami dan seluruh kaum muslimin, seluruh pemuda-pemuda Islam daripada sifat-sifat yang terkeji. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keturunan yang saleh dan juga salihah, yang boleh mendoakan kepada kami saat kami telah bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, supaya ilmu ini boleh memberikan syafaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami harta yang berkat. Walaupun tidak banyak, kami suka untuk bersedekah dengannya, kami suka untuk berwakaf dengannya, kami suka untuk memberi bantuan dengannya, supaya ia menyelamatkan kami di saat kami ditinggal jauh, di saat kami ditinggal di dalam perkuburan, di saat kami tidak ada pertolongan. Hanya pertolongan inilah yang mampu membantu kami, yang mampu melindungi kami daripada azab-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.